bukit ni juga kita akan lukis sikit. Dia akan ada banyak tekstur di situ dan kita akan go through satu-satu bagaimana untuk create tekstur bukit tersebut. Hai, saya Siti Kamaria. Saya seorang pelukis. Saya akan membawa anda semua meneroka dunia seni di dalam segmen Seni Siti. Kita akan berimajinasi, mendalami jiwa seni serta mencungkil bakat terpendam dalam diri sendiri. Semuanya dalam Seni Siti. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali kita kepada episod seterusnya di dalam segmen Seni Siti, di mana kita akan melukis satu pemandangan yang saya sangat terinspirasi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, kita ada trip pergi ke Kelantan. Nampak tak pemandangan kat belah kanan kita ni? Masya Allah, sesuatu yang sangat mengujakan, menggembirakan dan menjadi inspirasi untuk apa yang kita akan lukis pada hari ini. Jadi kita boleh nampak ya, ombak dekat situ, deruan sebelum dia sampai ke pantai, bagaimana bentuk dia, di mana bayangnya dan di mana tonal value dan shading dia. Okey, medium yang saya akan gunakan pada hari ini adalah acrylic, dan kita boleh lihat kat sini saya dah susun berbagai warna yang saya terinspirasi, dan gambar tersebut saya ada ambil dan saya letakkan di iPad saya untuk jadi apa kita panggil reference photo, dan kita akan mula lukis. Outline kan dulu. Mungkin ramai yang ingat kita belajar rule of third. Jadi kat sini kanvas yang saya gunakan adalah 2x3 kaki, dan kita boleh lihat kat sini ini adalah kanvas cotton yang saya gunakan, dan saya akan bahagikan pemandangan ni kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama adalah langit dia, dan ada bukit. Ni yang bukit Keluang lah yang saya sebut tadi tu, dan lautan dia. Kita bahagikan kepada 3 bahagian utamalah, yang kita akan cuba terjemahkan di atas canvas. Jadi ni yang mungkin juga memberi inspirasi kepada semua. Kalau kita lihat sesuatu yang cantik, boleh sebagai seorang pelukis kita boleh balik rumah dan cuba hasilkan kembali ya pemandangan tersebut. Okay, kita dah lukis kembali, dan saya selalu dalam melukis, saya suka mulakan dengan langit, sebab bagi saya once kita dapat langit kita ni cantik, sempurna, dan the entire painting tu is almost there lah, about there. Jadi langit ni dalam tempoh waktu kita pergi ke Kelantan, Terengganu tu, waktu tu adalah baru lepas musim tengkujuh. So dari segi musim tu memang waktu tu hujan, dan saya ingat lagi dalam tempoh hujan tu memang langit sentiasa banyak gelap masa tu. So dan mendung, dan langit mendung, dan bagi saya langit mendung ni adalah sesuatu yang menarik juga untuk kita terjemahkan di atas canvas. Dan kerana langit mendung, jadi saya tidak menggunakan undertone, sebab saya terus menggunakan warna kelabu. Di sini saya ambil coal grey, kelabu sejuk, daripada Coat Old Holland acrylic yang saya gunakan ini, dan saya terus meletakkannya di atas kanvas, dan di mana saya akan mencampurkan terus warna-warna tersebut mengikut warna yang saya terjemahkan terus ke atas kanvas. Dan saya menterjemahkan beberapa warna seperti Prussian blue hue yang menjadi warna-warna yang kita akan bawa ke langit. Dan di sini juga kita menggunakan sedikit cerulean blue, tapi kebanyakan daripada warna yang digunakan pada hari ini adalah grey, very base coal grey. So dia memang kita membayangkan langit yang sejuk, hari yang sejuk, walaupun ada awan dan langit, tapi base-nya adalah kelabu. So daripada sini kita akan mencampurkan warna tersebut. Di sini kita cuba mendapatkan tekstur langit tersebut. Saya menggunakan flat brush di peringkat awal mencampurkan warna.
Dan flat brush yang saya gunakan adalah Princeton Politic Bristle Flat Shader. Dan saya mencampurkan terus warna tersebut dengan titanium white. Saya membuat campuran tersebut dan langit yang kita cuba capai ni adalah langit mendung. Jadi langit mendung ni warna biru dia sangat kurang. Dia adalah lebih kepada kelabu, ke arah kelabu. Kepulan-kepulan awan masih wujud, tapi tak sebanyak kalau waktu cerah, langit cerah. Dan sebahagian besar daripada ini adalah warna kelabu, dan di bahagian di mana langit berat, langit yang memang mengandungi hujan yang banyak tu, warna biru tu menjadi semakin pekat. Dan dia juga ada elemen talo blue dekat situ, di langit yang biru yang sangat pekat. Jadi an artist paint apa yang kita nampak kan. Jadi pemerhatian kita tu sangat penting dalam kita menterjemahkan warna-warna awan tersebut. Dan teknik yang saya gunakan ni adalah teknik impressionistic. Maksudnya impressionistic expressionism, di mana apa yang saya perhatikan, saya lukis, saya ekspresikan di atas kanvas mengikut terjemahan saya. Boleh nampak kat situ dia punya gradation, dan banyak warna kelabu ni pun dia bukan, bagi saya lah, saya tidak simply ambil any grey. Maksudnya saya sangat careful saya memilih warna kelabu cool tone, sebab kelabu ni pun dia ada tone dia, maksudnya tona kelabu yang lebih panas. Dan saya sengaja memilih kelabu yang lebih sejuk warnanya, untuk kita mencipta satu feel ataupun mood di mana walaupun langit tengah mendung, gelap, tapi bila kita menggunakan elemen kelabu yang sejuk tu, dia ada elemen aspek kelembutan dekat situ. Juga mood, dia memberi mood ataupun tone kepada lukisan kita, lebih kepada tone yang lebih mood yang macam kita boleh rasa sejuk, hari nak hujan, langit berat. Terus feeling dia, jom lekas pulang ke rumah sebab langit nampak sejuk. Jadi that's the kind of mood yang kita nak create, dan tone tersebut yang kita boleh capai. So apa yang saya buat juga sekarang ni, saya blocking the colours. Maksudnya saya tahu yang bahagian-bahagian tersebut yang ada warna biru. So ni adalah lapisan yang pertama kepada lukisan ni, di mana saya blocking the colours. Dan colour blocking ni yang penting untuk kita create that first layer. Dan bila kita dapat first layer tu dengan almost there, dia sangat mudah untuk kita expand the painting mood kepada detailing pada fasa kedua dan ketiga nanti, di mana kita mendetailkan lagi warna-warna dan juga bentuk awan, lighting dan sebagainya. Tapi first part ni sangat penting, di mana kita block the colours dulu. Dan mood lukisan ni, macam saya cakap tadi, dengan awan yang sangat berat ni, penting untuk kita capture ya dengan tonal value kita. Maksudnya walaupun kita mencampurkan warna ni di atas canvas, kita campurkan grey, blue dan white tadi, tapi sangat penting untuk langit ni juga mempunyai tona warna ataupun tonal values. Itu yang memberikan kedalaman ataupun depth kepada lukisan kita. Dan ada juga sebahagian daripada area lukisan ni yang boleh menjadi cahaya masih lagi peeking through, walaupun
ada elemen mendung tadi tu, tapi masih lagi ada cahaya yang mampu keluar walaupun di dalam kegelapan, dalam langit mendung tadi tu, ada di celah-celah awan tu ada cahaya. Itu juga yang kita cuba capture dalam interpretasi kita pada gambar yang kita lihat, pemandangan cantik yang kita lihat tu. Jadi tu yang expressionism ni adalah sesuatu yang menarik sebab dia kita capture tenaga, kita punya imajinasi, tenaga awan, tenaga hari nak mendung, nak hujan, feeling, mood dan juga the spirit of the moment tu. Tu semua sangat, itu semua adalah orang kata elemen yang melangkaui teknik, melebihi daripada teknik sebab kita harus merasakan macam feel based on our imagination. Kalau langit ni mendung macam ni, macam mana kita rasa? Apa rasa penonton kita yang melihat lukisan kita ni? Apabila dia melihat lukisan kita tu, apa yang kita nak capai daripada penggunaan warna dan juga stroke kita juga. Cara kita blendkan stroke kita, blendkan colour kita, pemilihan warna, pemilihan teknik contohnya. Semua itu memainkan peranan dalam penghasilan sesuatu lukisan. So kat sini dengan langit yang sebegini ni ada peminatnya tersendiri sebab kita kolektor kita dan juga pembeli peminat seni ni dia daripada berbagai latar belakang. Jadi setiap satu daripada momen-momen tu ada kenangan dia. That's why bila saya melihat sesuatu tu kadang-kadang kita terpanggil untuk capture that moment based on our experience juga. Kadang-kadang kita lihat tu pun dia mengingatkan kita pada another memory, another moment yang membuatkan kita terpanggil nak capture the moment. So yang penting tu macam apa yang saya cuba kongsi adalah that inspiration tu, that moment of inspiration tu yang penting untuk kita capture betul. Sebab bila kita sendiri terinspirasi dengan objek tersebut, dengan pemandangan tersebut, secara tak langsung audience kita pun akan terpanggil untuk tahu kenapa kita memilih subjek tersebut. Kenapa kita nak lukis contohnya awan mendung sebegini? Kenapa kita nak capture? Sebab bagi saya kadang ada satu kecantikan juga dengan awan lautan yang bergelora, awan yang tak sentiasa cerah tu. Sebab hidup kita ni dipenuhi dengan pelbagai bentuk transisi, di mana langit tidak selalu cerah, kita pun tidak sentiasa ceria, dan ada momen-momen kita, momen-momen transisi kita yang kita sementara menunggu langit kembali cerah, mood kita tu tak semestinya sentiasa cerah kan. Jadi certain painting capture the moment, capture that moment di mana kita pun facing a personal challenge, dan dia mengingatkan kita di mana walaupun langit tu tak cerah, tapi what's important is that ada cahaya yang datang. Jadi itu dari segi apa orang kata, dari segi interpretasi tu, that poignant moment tu, memory dan sebagainya. Sebab I think apa yang penting di sebalik setiap lukisan tu adalah the storytelling, penceritaan tu yang memberi makna, memaknai sesuatu lukisan tu. Itu adalah bagi saya elemen yang sangat penting. Setiap lukisan tu harus dimaknai, dan dia bukan sekadar sesuatu yang cantik sahajalah. Bagi saya kalau setakat cantik tu, banyak benda yang boleh kita katakan cantik kalau orang kata kalau sekadar untuk cantik. Tetapi lukisan tu dia melangkaui kecantikan lah. Dan I think at this stage kita nakkan sesuatu yang mempunyai makna yang mendalam dan maksud. Sejarah, peradaban, kebudayaan dan sebagainya lah. Jadi sesuatu itu yang memaknai sebuah lukisan tu, yang dia menjadikannya bukan sekadar sesuatu yang cantik. Jadi lukisan pun begitu. Jadi lagi bermakna lukisan tu, selalunya lagi mendalam maksud dia. Dan ada juga yang tersurat dan tersirat. Jadi
sebagai seorang pelukis ataupun artis, kita cuba mendalami setiap maksud yang tersurat dan tersirat tersebut supaya kita dapat merekodkan peristiwa, maksud yang contohnya dalam tempoh tsunami di negara kita. Ramai yang artis yang melukis ombak besar contohnya untuk merekodkan peristiwa waktu itu. Tapi yang penting sekali, peristiwa yang berlaku pada diri kita sendiri. Bagi macam ini contohnya sesuatu yang menginspirasi, memberi maksud dan makna apabila kita travel, kita melihat pemandangan, pergi ke tempat orang, dan kita melihat langit, kita melihat kecantikan Allah jadikan dunia ini. Jadi apabila itu pun bagi saya adalah something yang worth it untuk kita explore di atas canvas. So jadi segi teknik dia, pencampuran warna ni apa yang saya buat tadi based on daripada inspiration foto tadi, yang kita boleh lihat mana langit ni memang bergelora, mengikut lautan yang bergelora, dan kita juga lihat ada pelbagai bentuk awan gelap. Jadi kita terinspirasi daripada itu, dan saya menggunakan rough brush strokes, maksud dia dengan flat brush ni, dan sekarang saya menukarkan kepada filbert brush saiz 8, masih lagi menggunakan synthetic brush untuk membuat detailing kepada cahaya yang masuk di celah-celah awan. Masih lagi menggunakan teknik rough brush strokes untuk kita capture awan dan juga cahaya di sebalik awan tersebut. Dan ni adalah sebahagian daripada sesuatu yang penting lah untuk kita capture apabila kita macam saya kata tadi tu, walaupun rough brush stroke, we still need to get the tonal value correct. Dan tonal value tu adalah berkaitan dengan pencahayaan. Dan sini saya membayangkan light source dia ataupun sumber cahayanya adalah daripada arah kanan, dan kita boleh lihat di sini ada banyak bahagian di mana memang light source tersebut masuk. Kita boleh lihat ni bahagian, ada setengah bahagian yang memang banyak cahayanya, dan dia sangat-sangat dramatik, di mana ada bahagian yang memang betul-betul terang, maksudnya banyak cahaya yang masuk, menyelinap masuk, walaupun langit tadi itu macam saya kata tadi tengah mendung dan bergelora, tapi sebenarnya ada banyak cahaya. Kalau kita fokus betul-betul pada langit tersebut, ada banyak bahagian yang sangat-sangat bercahaya sebenarnya. Tapi selalunya apabila kita melihat langit yang mendung, kita selalunya akan fokus kepada mendung tersebut. Sangat jarang untuk kita fokus kepada the little bit of light ataupun cahaya yang menyusup, menyelinap masuk. Dan itu memang mungkin bagi saya sebagai satu lumrah kita manusia lah, apabila kita melihat sesuatu tragedi ataupun fenomena, kita membayangkan di hadapan kita adalah satu kegelapan. Kita tidak melihat cahaya yang datang, yang masuk, tapi sebagai seorang pelukis, untuk memastikan lukisan kita itu nampak seperti hidup, kita harus peka dengan perubahan di langit tu, walaupun sedikit, walaupun ianya adalah satu cahaya yang sangat sedikit, tapi itu yang menjadikan lukisan kita itu kelihatan hidup. Ya, jadi langit tu ada drama dia. Jadi itu yang kita cuba capai kat sini, langit yang berdrama ni. Dalam masa yang sama juga dia ada filosofi di situ kan, yang walaupun kita tahu langit tak selalu cerah, mendung, tapi langit ni dia tak selalu cerah tu, kadang-kadang sekejap je. Dan is up to our responsibility sebenarnya untuk mencari
silver lining tersebut. Dan dia sentiasa ada that silver lining tu. Ni yang saya cakap tu, ni memang the silver lining, literal silver lining kat depan kita ni. Kita boleh nampak dekat bahagian tengah ni, this is what we call the silver lining tadi lah. Memang walaupun sedikit ada kat situ. Dan silver lining tu bukan sahaja berada di satu tempat ya, dia ada a few spots yang possible untuk menjadi silver lining. Dan pentingnya untuk kita sentiasa to remain optimistic and find our silver lining tadi. Walaupun susah kadang-kadang dengan awan yang memang nampak semua mendung tu memang tak nampak. Impossible sometimes. Macam ni sikit sangat silver lining dia. Tapi I'm so happy that saya capture moment ni waktu saya lihat di dalam pemandangan tersebut, yang saya nampak sangat jelas the part yang silver lining yang saya sebutkan tadi lah. Dan silver lining yang ni yang saya nak emphasize di dalam painting ni, that part yang sangat sedikit di bahagian tengah awan ni sebagai focal point dia, which is the silver lining tadi yang saya ceritakan tadi, yang menjadi focal kepada subjek lukis yang kita buat pada hari ini. So dia menjadi langit yang dramatik lah. Okay. Dan kalau contohnya dalam waktu kita melukis tu, of course dia juga subjek kepada kita punya visual interpretation. Apa yang kita nampak ni, mungkin artis lain nampak sesuatu yang berbeza. That is something that I've learned, yang the same subject bila diinterpretasikan oleh pelukis yang berbeza, dia akan melihat perkara yang berbeza pada subjek tersebut. Macam saya fokus kepada the silver lining tadi. Tapi I know the same subject kalau diberikan kepada artis lain, mungkin dia akan fokus, dia akan mendramatikkan lagi. Contohnya langit yang gelap tadi. Sebab tu mungkin the subject yang dia fascinated lah, yang subjek di mana langit tu tengah sedang nak ribut dan sebagainya. Dan itu juga boleh menjadi titik tumpu, focal point kepada lukisan. Dan dia sangat penting setiap lukisan tu dia ada titik tumpu masing-masing. So itu juga sangat penting. Dan apa yang kita perlu lakukan di sini adalah untuk memastikan titik tumpu kita tu kita capture dengan jelas lah, dengan depth dia, tonal value dia macam ni, dengan bayang dia. Kita pastikan nampak transition colour tersebut. Dan detailing ni ambil masa. This is like first layer, second layer detailing. Tapi as we go along in our painting subject ni, kita akan nampak juga bahagian-bahagian kita boleh detailkan lagi, kita boleh tambah baik lagi, kita boleh perjelaskan lagi, beri penegasan, contohnya penegasan berkaitan dengan awan, berkaitan dengan penegasan kepada bayang-bayang kepada awan tersebut, dan juga to create the depth. Dan apa yang selalu saya lakukan setelah second layer ni kering, saya akan buat final touch up untuk memastikan apa yang kita cuba capture dengan awan tadi tu kita boleh dapat capai dalam satu lukisan tersebut. So this is where we are at. So kita as a second layer, as a colour blocking, I think is almost there untuk langit. Tapi of course bila kita buat final touch up nanti, kita akan go back dan pertajamkan lagi, beri penegasan kepada beberapa bahagian di lukisan tersebut. Okay, so for first layer, first part of the 3-part painting ni, I think is almost there. Okay, seterusnya kita akan juga move on kepada bahagian yang seterusnya, go back to our subject, dan kita akan menggunakan flat brush dan kita akan blockingkan untuk bahagian laut. So apa yang kita akan buat sekarang ini masih lagi terinspirasi dengan warna lautan di kala hujan.
ataupun langit yang mendung, tapi kita juga melihat walaupun langit nak mendung yang berhujan tadi tu, air tersebut masih lagi kehijauan. Sebab walaupun nak hujan, dia masih lagi ada cahaya dan the water reflectkan cahaya tersebut. So kita cuba capture juga dengan warna hijau, dan kita juga boleh melihat yang warna kelabu di langit tu juga terpantul. Banyak warna kelabu yang terpantul di permukaan air. Dan warna turquoise tu dia mungkin lagi banyak diterjemahkan di atas air tersebut lah. So ni sangat penting untuk kita capture untuk memastikan mood. Saya cakap tadi, mood kepada lautan tu diterjemahkan di atas canvas. So lautan ni pelbagai dia. Bukannya apa orang kata lautan biru sahaja. Dia bukan sentiasa warna yang satu tone sahaja. Jadi dia sometimes it's important untuk kita capture juga reflection daripada langit tu kepada air, dan that is often the effect kat sini. So this is not the usual kind of lautan di mana macam saya cakap tadi, langit cerah warna biru, air pun biru berkaca-kaca. No, this is not that usual sea yang kita nampak seperti biasa. Ni adalah satu moment yang mungkin dalam sejam 2 jam pun tak sampai. Very, orang kata brief moment di mana laut ni warnanya sebegini. Dia very fleeting moment in time yang kita cuba capture. Dan that is the beauty of art sebenarnya. Kita cuba capture that fleeting moment, brief moment di mana ada pertukaran waktu, pertukaran zaman, pertukaran suasana. Dan bearing in mind yang seni ni diterjemahkan atau wujud dalam tempoh di mana kita dulu tidak ada kamera. Sekarang ni mudah untuk kita capture dengan smartphone saja that moment. Easy kan, just click of one camera dan kita boleh capture that moment. Tapi apa yang berlaku dalam tempoh awal abad ni ataupun dalam tempoh prasejarah, manusia sentiasa membawa sketchbook bersama mereka untuk merakamkan peristiwa, untuk capture the moment tu. That one is like very common practice. Dan sekarang ni yang baru kita ada kamera. Jadi banyak artis dulu sentiasa membawa sketchbook mereka, dan walaupun hari hujan, mereka they will take shelter dan cuba lukis plein air. Sebab penting. Dan juga ada kalau kita lihat dokumentasi zaman perang contohnya, yang mereka merakamkan peristiwa dalam tempoh penjajahan, perang, dan juga momen sebab tu kapal berlabuh, pedagang hadir ke tanah Melayu dan sebagainya. Kerana momen-momen tersebutlah yang mencipta sejarah, yang mengungkapkan sejarah peradaban kita. Jadi that's why jangan underestimate sebenarnya pelukis ni yang wujud pada awal abad dan pada zaman prasejarah ni. Tugas mereka adalah merekodkan sejarah dan peristiwa, dan peranan mereka sangat penting dalam tempoh tersebut lah. Dan dia bukannya sekadar menghasilkan sesuatu yang cantik sahaja, dan dia mempunyai dia punya maksud dan juga purpose ataupun tujuan kepada aktiviti tersebut. So dari segi teknik dia, apa yang saya buat ni adalah saya layering kan, masih lagi blocking the colours. Ni bahagian-bahagian yang saya nak, contohnya warna dia adalah warna hijau ataupun warna hijau campur kelabu campur putih. Dan this is still the first layer di mana before saya buat colour detailing. Okay. Okay. Warna hijau, saya letakkan warna hijau pekat sikit sebelum saya letakkan ombak.
Sebab hijau ni dia di bahagian berkaitan dengan ombak. Selalunya dia akan lebih kelihatan gelap sebelum terang. Jadi dia akan ada the color gradient dia tu, transition dia tu daripada terang, gelap kepada terang. Especially di bahagian ombak. Okay, boleh nampak dekat situ dia punya mood dia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak dia punya colour transition tersebut. Dan di bahagian bawah daripada ombak tu masih lagi reflected daripada langit tadi yang kita lihat tadi tu. Maksudnya sebelum ni mungkin ramai yang melihat saya melukis langit, awan, hari yang cuaca yang baik dan sebagainya tapi hari ni mungkin the rare first time yang saya merekodkan peristiwa di mana langit tak selalu cerah tapi dia juga to me is a creative challenge because bila kita dah biasa kita capture moment langit cerah dan sebagainya, bila kita nak buat sesuatu yang berbeza tu it's always a personal challenge dan saya suka akan tu. So personal challenge tu bagi ruang untuk kita explore juga diri kita. Kita ni adakah campuran warna kita ini tepat? Dan apa yang kita buat ni, yang kita cuba campurkan warna ni, adakah warna-warna ini menepati warna yang kita perlu gunakan untuk mencapai teknik dan juga shading yang diperlukan. Okay, saya juga mencari contohnya warna-warna lain. Apabila kita sambil kita melukis, kita pun memikirkan adakah warna lain yang mungkin lebih sesuai untuk kita campurkan. Jadi that is the creative process yang berlangsung apabila kita menghasilkan sesuatu. Kerana apabila kita melihat contoh ni, apabila saya sampai ke bahagian ini, saya membayangkan sudah ternampak sedikit pasir di bahagian hadapan ni, di mana ombak tu sudah sampai ke tepi pantai. Jadi layering tu, so that is the thinking process. Dan layering tu perlu ada warna pasir sebagai undertone dia untuk kita campurkan dengan elemen-elemen turquoise tadi, elemen-elemen warna grey, cold grey tadi dan sebagainya lah. Yang bagi saya itu sangat penting in terms of the thinking process. Sebab apabila kita melukis tu on the go tu, we have to think about apa efek yang kita nak capai dan apa yang warna yang perlu kita gunakan untuk capai efek tersebut. And I think that's very important as an artist, supaya proses tu yang kita tahu proses tu tidak statik. Kita dalam kita menghasilkan sesuatu lukisan tu, kita perlu nak pastikan kita capai apa yang kita nak capai, efek yang kita nak capai tersebut. Dan banyak yang saya cuba guna dry brushing dan saya menggunakan air campuran ni, tapi very little water. Sebab saya nak pastikan warna yang saya pilih tu mempunyai pigment yang tinggi. Dan kita boleh nampak as the water move to the shore, dia nampak makin lama makin jelas bayang-bayang tersebut lah. Bayang-bayang, air dan sebagainya. Dan as I think through the process, I also think about apa colour-colour yang mungkin saya boleh tambah kat sini, yang mungkin saya tak terfikir di peringkat awal. Sebab kita macam saya selalu cakap, we paint what we see. Dan as we go through the painting, kita mungkin nampak sesuatu yang berbeza.
So that's very important lah untuk kita consider. And jangan tied to an outcome in our mind. Maksudnya kita dah membayangkan that is what I want, dan sampai ke sudah kita just satu tone dan satu dimensi saja. Tidak. Dan apabila kita melukis tu, kita kena open to the different angle yang kita nampak in the creative process. That's why ramai artis yang it take a while untuk dia menyiapkan satu lukisan, sebab they paint what they see, and lepas beberapa hari, that's why I always, after the first layer, I will give it some time, maybe one day at least, or come back to it the next day to see what else do I see that I did not see the day before. Bagi saya itu something yang interesting sebab we see different things every time we look at the painting again. Similarly in our life kan, kita sometimes dalam satu first layer kita menganalisa sesuatu situasi tu, kita nampak outcome A. Tapi selepas kita meneliti situasi tersebut, kita melihat outcome yang berbeza. That's why bila saya aplikasikan tu dalam hidup saya, di mana pentingnya elemen musyawarah contohnya, sangat penting sebab kita mungkin tak nampak semua yang kita nak lihat ataupun yang kita nak evaluate dalam hidup kita ni. Mungkin apa yang kita nampak tu is macam saya cerita tadi lah, the first layer of the scenery, the first layer of the ground, of the situation, yang apabila kita melihat buat kali yang kedua dengan lensa yang berbeza, perspektif yang berbeza, kita melihat sesuatu yang baru. That's why melukis ni adalah the way for me to personally reflect. It's my own personal reflection moment. Bagi saya sangat penting melukis ni sebab dia juga menjadikan diri saya lebih baik, lebih sabar, lebih husnuzon, lebih bersangka baik pada sesuatu situasi, mengharapkan apa orang kata silver lining for every situation, dan always look back macam ni. Apabila kita dah lukis ni, we have to look back, we have to take a step back and lihat, have I gotten the perspective right? Is this the kind of dimension? Is this the kind of scenery? Is this the outcome that I want from this painting? That's why benda ni memang bila kita reflect balik pada hidup kita pun banyak similarity, betul? Di mana dalam proses kita melukis tu, dia mendidik kita untuk melihat beberapa layer, berapa lapisan kepada hidup kita ni. Jadi that's why as I start to paint, it's actually very hard untuk saya jump to conclusion. That is something yang it's like a self training, di mana saya tahu even dalam melukis pun yang saya tak boleh dapat the entire big picture in one sitting of painting. I cannot. I know that I have to look at the painting a few times untuk saya dapat the whole big picture. That's why bila kita melukis tu, the aspect elemen big picture tu sangat-sangat penting. And big picture tu is like what is the biggest picture, because sometimes kita cuma nampak contohnya one part of the picture. Macam ni, saya nampak mungkin ombak. The first time saya nampak, saya pergi ke pantai ni, saya nampak ombak kat tepi pantai. Tapi second time saya pergi pantai ni, oh actually ada bukit kat atas ni, and bukit ni sangat besar sebenarnya. It's a big element of the scenery of pantai ni. Dan kemudian tu daripada bukit ni saya nampak, mungkin the next time saya lihat situasi ni, saya kata actually not just the bukit. If you look at the langit, sebenarnya kawasan ni kalau bila langit cerah, warna dia begini. Bila, dia sangat kontra contohnya daripada bila langit mendung. Jadi so that's why in life I feel yang kita sentiasa kena revisit kita punya assumption in life. So tu berfalsafah di situ sedikit tapi bagi saya melukis ni dia banyak mengajar saya tentang erti nilai-nilai kehidupan lah. Nilai-nilai yang mungkin dalam tempoh waktu saya lebih muda, mungkin ada momen-momen yang saya kurang sabar. Ada momen-momen when we younger, when we jump to conclusions. Betul tak? We go through this. Tapi nature, alam dan juga dalam konteks pemerhatian saya waktu saya melukis, dia membuatkan saya sangat susah contohnya untuk membenci seseorang. Sangat susah untuk saya untuk form immediate judgement, because situasi tu dia ada pelbagai layer dia. Jadi macam kita mengupas kulit bawang. Contohnya dia ada
mungkin sesuatu yang kita belum nampak pada hari ini yang mungkin akan diserlahkan pada kemudian hari itu dan sebagainya lah. Tapi one thing for sure, as an artist, kita definitely perlu ada very strong sense of observation, pemerhatian kita kena sangat-sangat teliti dan detail. Kita perlu nampak apa yang mungkin terlepas pandang oleh mata yang untrained eye lah, orang cakap, yang mungkin fokusnya bukan kepada melukis. Okay, so now kita dah blockingkan bahagian yang kita nak buat air, dan so that is like our second part of the painting, di mana fokus kita adalah kepada lautan tersebut, dan kita juga dah blockkan bahagian di mana ada ombak memukul pantai, dan juga ada pasir, dan juga bahagian yang di mana lautan tersebut ada bahagian tenang. Sebab saya membayangkan langit yang bergelora ni jauh sebenarnya daripada pantai. Masih lagi mempunyai masa untuk kita, contohnya bila kita nampak langit bergelora macam ni, ada masa lagi untuk pulang meninggalkan laut yang bergelora ni. Masih lagi mempunyai masa ya untuk kita bergerak meninggalkan pantai. Ambil masa juga untuk storm tu untuk sampai ke pesisiran pantai. Okay, so kita boleh nampak kat situ ya, the colour transition dan ombak yang mungkin boleh kita lukiskan kemudian. Seterusnya apa yang saya juga nampak adalah bahagian di mana selepas dia sampai ke pantai, di mana air tersebut meresap ke dalam gigi-gigi air. Jadi saya cuba capture moment tersebut, di mana bila langit mendung ni, ombak tu dia belum lagi bergelora, tapi dia dah mencecah pantai dan dia diserap terus dengan pasir di pantai. Jadi tu antara part moment yang saya cuba capture, yang mungkin interpretasi saya berbeza daripada artis lain. Dan itu penting untuk kita acknowledge, di mana seperti yang saya cakap tadi tu, the same picture will be interpreted differently by different artists. Dan pembelajaran kita pada hari ini adalah apa yang kita nampak waktu kita melukis di tepi pantai ini, melihat pemandangan yang sama ini, apa yang kita nampak sebagai seorang artis. Dan kita juga perlu faham yang apa yang kita nampak tu tidak semestinya sama yang apa yang dinampakkan oleh orang lain ataupun artis yang lain. So apa yang saya nampak di sini, contohnya apabila langit ombak ni memecah pantai, warna yang saya gunakan di sini adalah raw umber. Okay, saya menggunakan tadi tallow green, putih dan masih lagi coal grey. Tapi apabila dia sampai ke pantai, instead of menggunakan yellow ochre ataupun warna kuning, saya menggunakan raw umber. Maksudnya saya membayangkan pasir ni gelap sedikit berbanding dengan, sebab kerana langit yang mendung tadi, berbanding dengan kalau kita melukis hari yang tidak mendung. Jadi perbezaan-perbezaan tersebut yang kita buat berdasarkan pemerhatian kita. Dan warna putih, saya tidak menggunakan titanium white sebab saya membayangkan juga apabila ombak ni sampai ke pesisiran pantai, warna pasir tersebut dia tidak terlalu terus putih. Dia mempunyai warna mendung yang mungkin lebih dekat kepada warna, macam saya gunakan sini adalah titanium buff. Maksudnya warna titanium tu kekuningan, lebih kepada kuning telur dan bukan putih titanium, maksudnya putih sintetik. Dan detailing tu yang bagi saya satu pemerhatian yang penting untuk kita pastikan lukisan kita tu nampak paling hampir, paling dekat pada reality. Bearing in mind juga ni adalah kita punya first second layer
Untuk setiap lukisan dia akan ada pendetailan dia. Tapi yang pentingnya kita punya first blocking tu kita buat dengan tepat. Kita dapat almost like 80% daripada warna-warna yang ingin kita gunakan di atas canvas tersebut. Okay, dan ada artis yang suka mencampurkan warna di dalam atas palette ya sebelum mencampurkan di atas canvas. Tu terpulang kepada cita rasa masing-masing. Saya lebih senang untuk mencampurkan warna sebahagian di atas palette dan sebahagian terus di atas canvas. Dan macam ni saya menambahkan red ochre ataupun ochre merah untuk yang terus saya campurkan di atas canvas tersebut. Dan ini adalah bergantung kepada preference masing-masing lah. Ada artis yang suka menggunakan campuran dengan spatula di atas palette kaca ataupun plastik ataupun disposable palette. Untuk kita mendapatkan efek. Yang penting kita dapat efek yang kita nak. Bagi saya itu lebih penting lah. Penting kita dapat efek yang kita nak untuk dalam sesebuah lukisan tu. Sekarang kita dah sampai ke bahagian pasir. Saya menambahkan sedikit air. Dan titanium buff ni daripada brand Golden. Saya tadi menggunakan gabungan brand Golden dan juga Old Holland acrylic. Okay, kita boleh nampak. Dan di bahagian bawah ni kerana dia juga agak sedikit jauh daripada langit mendung tadi tu, dia ada elemen juga yellow ochre, kekuningan ataupun gold ochre yang saya campurkan juga di sini. Again, this is my interpretation of the beach. Walaupun langit mendung tadi bagi saya masih lagi ada cahaya dan masih lagi ada bahagian yang tidak semestinya kekal mendung walaupun langit sedang mendung Dan kita masih lagi boleh detailing kan nanti dalam tempoh part yang seterusnya, di mana kita pastikan bahagian pasir ni kita tambahkan kesan-kesan, contohnya tapak kaki kalau ada yang berjalan, dan juga kesan-kesan warna-warna seperti pasir, batu-batu dan sebagainya yang berada di pesisir pantai. Itu semua kita boleh jalankan, kita boleh buat dalam tempoh kita mendetailkan lagi lukisan kita. Part yang asas ni yang penting untuk kita dapatkan the basic colour blocking, kita blockkan siap-siap. So untuk kita interpretasikan warna ni lah yang actually is its own process. Sebab acrylic, good thing about it is that kita boleh lapisankan banyak kali di atasnya. Sekiranya kita contoh tersalah warna ataupun kita nak tambah baik warna yang kita dah letakkan sebelum ni, we can always come back to it.
come back to it dan layer it. Maksudnya beberapa lapisan yang berbeza yang kita boleh tambah kemudian berdasarkan pemerhatian kita. So that is the good part about acrylic lah. Dia quite forgiving, very flexible. Kita boleh tambah baik dalam proses kita melukis dan kita juga boleh menggunakan campuran akrilik yang daripada jenama yang berbeza contohnya. Tidak ada masalah, tapi of course selalunya saya akan test dulu, pastikan ada some colour compatibility untuk pastikan warna tersebut sesuai untuk saya campurkan tanpa masalah. Jadi setakat ni warna-warna yang saya gunakan pada hari ini adalah acrylic colours yang saya dah test compatibility dia. Maksudnya saya tahu dia contohnya golden masih boleh saya campurkan dengan Old Holland dan dia blending dia sangat kemas dan kemasan dia adalah suatu yang efek yang saya sukalah. Jadi itu penting untuk kita test dulu sebelum kita campur di atas canvas. Some artist ada melukis di atas test canvas, maksudnya canvas yang lebih kecil dulu untuk build the confidence. That's good tu, maksudnya dia dah confident yang canvas tu boleh guna untuk color-color campuran tersebut dan baru dia gunakan canvas yang lebih besar. So that's like another thing. So again still on the color blocking part. So saya blockkan bahagian bayang. Contohnya kat sini ada batu dan ada bayang tembok batu kat sini. So similarly dekat bahagian ombak nanti saya menggunakan neutral tint ataupun tinta neutral untuk saya buat bahagian yang di mana ada saya tahu ada line yang akan berbayang apabila kita ombak tersebut sampai ke pantai. Jadi saya block siap-siap bayang tersebut supaya saya tak perlu risau apabila saya nak edit selepas ini. Saya dah tahu bayang tu saya dah letak siap-siap, saya dah block siap-siap. That's like the blocking part lah yang saya cakap tadi tu dalam proses kita menghasilkan sesuatu lukisan. Okay. So kita boleh nampak kat situ the blocking part yang saya cakap tu. Dan next saya akan block juga bahagian pasir dan juga ombak yang memecah pantai tadi tu. Saya blockkan siap-siap dengan menggunakan titanium white. Dan sebelum saya detailing, at least saya dah tahu dah where are the parameters untuk ombak tersebut. Okay, kat sini saya boleh nampak sebelum ombak ni sampai ke tepi pantai ada ombak di pertengahan pantai. Jadi saya block siap-siap warna ombak putih ombak tersebut dengan titanium white dan juga lapisan ombak sebelum sampai ke pantai tersebut. Sebab daripada sini saya perlu detailkan lagi sebab even ombak pun akan ada bayang. Ombak pun mempunyai bayang dia. Dan penting as an artist untuk kita capture detail tersebut walaupun bayang kepada ombak sekecil-kecil. Maksudnya detail bayang ombak ni sebenarnya sangat kecil detail dia. Tapi if you want to make our painting look real, kita kena capture momen-momen detail tersebut lah. Okay. So ni this is the rough, orang kata rough outline. Dan detailing ni for some artists boleh ambil masa yang lama it can be very long untuk detailing ni dan dia memerlukan penelitian, close up untuk pastikan kita capture the right detail. Dan bagi saya dia tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Saya akan block half day time block untuk saya buat detailing. Dan I usually take my time sebab detailing ni kita macam saya cakap tadi tu, the first time mungkin kita nampak one area dan lepas tu kita nampak another area dan we always see something different in the process. So we are almost there ni in terms of the first round of detailing.
Dan sangat penting juga apabila kita melukis ni, jangan lupa enjoy. Sebab often kita selalu sangat-sangat stuck in our outcome. Maksudnya kita risau jadi ke tak jadi, kemas ke tak, menjadi ke tak, warna ni betul ke tak. You know, there's always that worry bila kita tengah melukis tu, all those things will crop up. So dia sangat-sangat penting untuk kita evaluate warna kita ni macam mana. Tapi dalam masa yang sama, most importantly is to enjoy the process. Itu yang part yang mungkin kita selalu terlupa kan dalam kita melukis tu, we forgot to enjoy the process of creation. Selalu kita very stuck with the outcome. Kita dalam fikiran kita nak macam ni, we pressure ourselves nak dapatkan outcome tersebut. Tapi by right, sebenarnya when we paint, we have to open ourselves to also make mistakes. Contohnya macam ni, as we paint, kita boleh nampak contohnya actually bahagian laut ni dia sepatutnya lebih ke belakang. Contohnya we can always adjust and add the element. And this is what I mean macam tadi tu, because when we dalam kita punya proses kita nak create sesuatu tu, kita it's a thinking process. Maksudnya it's not a straightforward process mana kita lukis terus dapat berjaya kan, first try kita dapat. Tapi we have to think through our process. Macam mana kita nak dapat effect tersebut, outcome tersebut dan sebagainya lah. So memang kena banyak sabar. That's all I can say. And if you manage to watch this video until this point, to me I think banyak sabar lah. Sangat bersabar sebenarnya, because we are getting towards the end of the time blocking dah ni. But truly untuk sampai ke point ni, saya rasa as audience, I think you have been very patient lah dengan proses. Sebab nak sampai ke sini, I think it took a lot of observation from your side as well. Bukan saya seorang saja melukis di sini ya. Jadi it takes the audience to support, untuk keeping engaged and interested until the end, untuk tahu apa ending kepada lukisan ni kan. So kita, macam saya cakap tadi tu, kita dah block dan kita the major detail of this painting kat sini. Okay, so then sangat penting juga untuk kita bila kita blend the warna nanti tu, kita kena ingat contohnya it's always a reflection. Macam ni, dia reflect daripada langit. So bahagian langit mana yang contohnya lebih gelap, kat situ dia punya, kat bahagian mana langit yang tadi kita katakan ada silver lining tadi. So sebab bahagian-bahagian tu yang kita akan perlu highlight kan. Because the sea is the biggest mirror in the world. So dia reflect langit. So tu yang selalu kita terlupa lah, nak reflect kan langit, which is the biggest yang direflectkan oleh lautan tadi. Okay, so that's one part done. So that's like macam saya cakap tadi tu, the 3 part yang kita block kan, based on observation kita. Dan important juga untuk kita make sure elemen-elemen seperti batu, tembok, kita jangan lupa untuk kita masukkan. Dan kita boleh detailkan kemudian. Apa yang kita boleh buat sekarang adalah kita blockkan dia dulu. That's like the first, second part lah of the painting. The final part yang saya akan block sebelum kita detailkan painting ni, is the bukit tadi, Bukit Keluang yang kita sebut tadi. Pantai ni terletak di Besut, Terengganu.
Dan waktu saya pergi tu memang tak ramai orang. Mungkin sebab masa tu masih lagi lepas musim tengkujuh. Jadi masih lagi kurang pengunjung. Dan kita berhenti rehat di situ sampai menikmati keindahan alam semula jadi. Okay, dan blocking kita hampir siap kat sini. So seterusnya kita akan block elemen yang terakhir kat sini, which is the Bukit Keluang tadi tu. Kan kita nampak kat sini Bukit Keluang ni adalah satu hutan yang kita boleh nampak dia sangat-sangat tebal sebenarnya. Banyak pokok kat sini, bukit ni, dan saya nampak ada berbagai elemen warna merah, biru, hitam, biru, hijau, talu green. So dia ada banyak elemen. Jadi saya blockkan dulu, because I know the detailing I can do later. Careful yang dia bukan hitam sepenuhnya. Kita lihat ada banyak elemen-elemen, even ada warna-warna kuning dan kehijauan di bahagian atas. So dalam mendung tu dia masih lagi, walaupun dia adalah satu bentuk bukit, dia masih lagi mempunyai elemen tonal value ataupun light source daripada arah atas yang kita nampak tu, yang kita perlu terjemahkan. So you have to be careful not to make it just a big blob of black matter. Sebab tu yang juga contribute kepada making the element looks real kan. Kat sini kita blockkan dulu bahagian. Kita akan detailkan lagi, but this is like the first layer. Okay, boleh nampak kat situ, that is like. Dan this painting dari segi completion dia is almost like 80% done. Kita boleh nampak jadi the most part of the pemandangan, langit, dan juga elemen-elemen seperti ombak kita dah capture. Dan the next step bila kita detailkan, kita akan pergi satu-satu. Contohnya ombak. Ombak ni ada berapa bahagian, contohnya dia punya deruan tu pergi sebelum sampai ke pantai, ada berapa bahagian, ada berapa layer ombak tersebut yang kita boleh detailkan lagi, dan berapa banyak yang actually sampai ke tepi pantai. Contohnya air tu meresap, dan yang penting sekali adalah bayang-bayang juga kepada ombak tersebut, yang bila mencecah ke pantai tu, bila sampai ke pasir, berapa banyak bayang dia. Dan bayang dia juga, we have to be careful, it's not just grey dan ataupun it's not just black. So then that is a colour mixing ataupun penggunaan pemilihan warna yang kita perlu pastikan paling hampir dengan reality. Okay, almost there. Okay, kita dah. Dan banyak kat sini elemen-elemen penceritaan dia lah. Ombak ni bila dia naik tinggi tu, dia ada drama dia sendiri dekat situ yang kita akan capture dengan kita punya depth dan tonal value. Tapi apa yang kita buat di peringkat ini, kita blockkan dulu. Okay, so I've blocked the most part kat sini. So saya rasa it's a good time untuk kita berehat, dan kita akan sambung lagi dengan detailingnya pada hari lain. Okay, sehingga bertemu lagi. Terima kasih kerana menonton episod terbaru Seni City. Jangan lupa like, share, subscribe Kontan.my di Facebook, Instagram dan juga YouTube. Dan kita juga ada TikTok page. Jadi support and share supaya ramai lagi boleh tahu tentang episod kita pada kali ini dan juga episod-episod seterusnya. Sehingga bertemu lagi. Bye! Hai, saya Siti Kamaria. Saya seorang pelukis. Saya akan membawa anda semua meneroka dunia seni di dalam segmen Seni City. Kita akan berimajinasi, mendalami jiwa seni serta mencungkil bakat terpendam dalam diri sendiri. Semuanya dalam Seni City.